KPM. Hai cikgu. Cikgu, apa itu cikgu? Oh, hai Chris. Belon saya ni semakin kecil, jadi dia ada kebocoran. Saya sedang menggunakan latex untuk menampal kebocoran. Wah, hebatnya cikgu. Tapi saya tak faham cikgu, bagaimana latex ni boleh tutup lubang tu cikgu? Sebenarnya latex ni boleh menggumpal. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan perhatikan selepas ini. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut apakah penggumpalan. Baiklah cikgu. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas untuk mata pelajaran kimia dan saya bersama Cikgu Adlin pada hari ini. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik. Khabar baik ya Cikgu. Baiklah, Chris pun nampak banyak bahan-bahan di sini dan kita akan banyak guna tangan hari ini Cikgu. Tapi sebelum itu, boleh tak Chris ajak Cikgu untuk amalkan SOP terlebih dahulu? Boleh tak? Ya. Okey, Chris ada gel pembasmi kuman di sini. Cikgu boleh pakai. Okey, Chris pun nak pakai sikit. Baiklah cikgu, untuk hari ini apa yang kita akan belajar cikgu? Okey, baiklah, hari ini tajuk kita adalah getah asli daripada bab 4 iaitu polimer, kimia tingkatan 5. Jadi dalam pelajaran hari ini kita akan melihat apakah latex, apakah monomer getah, proses penggumpalan, proses pembalkanan dan seterusnya. Kita akan bandingkan kekuatan sifat-sifat getah terbalkan dan getah tak terbalkan. Okey cikgu, dan untuk bahan-bahan yang ni, apa yang kita akan buat hari ini cikgu? Hari ini kita ada eksperimen yang menarik. Eksperimen? Ya. Okey, baiklah cikgu, tapi kalau Chris tak silap, untuk eksperimen kena pakai kod makmal, betul tak cikgu? Betul. Okey, apa kata kita berehat sekejap, kita pergi ambil kod makmal dan sediakan bahan-bahan untuk eksperimen. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Adlin. Okey cikgu. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas untuk mata pelajaran kimia. Nama saya Chris MJ dan saya berada bersama dengan Cikgu Adlin untuk hari ini. Dan hari ini cikgu, kita akan belajar mengenai topik ni ialah getah asli, betul tak cikgu? Ya, betul. Dan cikgu, tadi pun cikgu tengah menampal belon dengan latex. Tapi apa kaitan cikgu dengan topik hari ini? Sebenarnya apabila saya menyapu latex, ini adalah latex. Ia akan disapu pada belon. Ia dalam keadaan cecair. Tetapi ia akan menggumpal apabila disapu. Jadi, latex ni adalah... apa dia? Latex ni dia cecair cikgu. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang apa tu latex, marilah kita tonton video tentang apa itu latex. Baiklah cikgu, jom kita saksikan video tersebut. Baiklah. Apa itu latex? Latex merupakan cecair putih yang mengalir daripada pokok getah apabila ia ditoreh. Lebih dikenali sebagai susu getah. Dan sekiranya kita lihat dengan lebih mendalam lagi, cecair putih ini dari segi kimia, ia terdiri daripada zarah-zarah getah yang bergerak bebas, sebab dalam keadaan cecair memang zarah bergerak bebas. Marilah kita lihat dengan lebih mendalam lagi struktur satu zarah getah. Zarah getah terdiri daripada membran protein yang bercas negatif. Di dalam membran protein ini terdapat polimer getah. Ada banyak polimer getah di dalamnya dan polimer ini dikenali sebagai polyisoprena. Dan sekarang kita akan lihat dengan lebih mendalam lagi apakah polimer, bagaimana rupa polimer getah.
Okey, polimer seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ni adalah satu rantai panjang dengan monomer yang berulang. Jadi ada banyak monomer yang sama yang berikatan secara kimia untuk membentuk satu polyisoprena. Jadi kalau polimernya ialah polyisoprena, monomernya adalah isoprena. Sekarang kita akan lihat apakah rupa struktur, formula struktur untuk satu monomer getah. Okey, dia mempunyai nama IUPAC, iaitu terdapat 4 atom karbon dalam rantai induk, maka but, dan 2 ikatan ganda 2, diena, pada kedudukan 1 dan 3, dan 1 kumpulan metil pada karbon kedua. Maka namanya 2-methyl but 1,3-diena. Jadi, itu adalah sebenarnya satu molekul getah di dalam polimer. Oh, okey, faham cikgu. Jadi itulah latex yang cikgu tadi sapu atas belon ya, cikgu? Ya. Okey, faham. Dan latex tu bila saya sapu pada belon, dia akan menjadi pepejal. Dan istilah yang kita gunakan adalah penggumpalan latex. Latex boleh menggumpal. Okey, faham cikgu. Jadi tujuan eksperimen kita pada hari ini ialah untuk mengkaji proses penggumpalan tersebut. Betul tak cikgu? Betul, kita nak buat satu eksperimen. Okey. Okey, tetapi sebelum tu Ya. kita lihat tajuk hari ini adalah getah asli dan latex ni sebenarnya digunakan untuk membuat pelbagai barangan dalam kehidupan harian seperti belon, sarung tangan latex dan sebagainya. Jadi sebelum dibuat produk, kita perlulah memprosesnya. Jadi proses pertamanya adalah penggumpalan. Jadi ini adalah imbas kembali apa yang kita telah lihat tadi. Jadi polimer getah ini terdiri daripada banyak monomer dan salah satu monomer ini dikenali sebagai isoprena. Dan struktur satu isoprena seperti yang saya jelaskan, terdapat 2 ikatan ganda 2, iaitu pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 3. Penomborannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 1 dengan 3 ada ikatan ganda 2. Jadi gelarannya menjadi 1,3-diena. Di maksudnya ada 2 ikatan ganda 2. Dan metil ini disebabkan ada kumpulan metil pada karbon nombor 2. Jadi ini dinamakan sebagai nama IUPAC. Nama IUPAC, faham. Jadi sekarang marilah kita tonton satu video tentang penggumpalan latex. Apa yang sebenarnya berlaku kepada zarah-zarah getah semasa penggumpalan latex. Baiklah cikgu, jom kita saksikan. Jadi tadi kita dah lihat bahawa latex terdiri daripada zarah-zarah getah. Ya. Jadi ia bergerak bebas, tetapi ia tidak melanggar antara satu sama lain. Dia akan menolak. Kenapa dia menolak? Sebab terdapat charge negatif pada membran protein. Charge negatif dengan negatif menolak kan? Ya cikgu. Maka zarah-zarah ni tidak berlanggar antara satu sama lain. Dia menolak. Jadi dia kekal sebagai cecair. Tetapi apabila kita menambah asid ke dalam latex, penambahan asid adalah sebenarnya penambahan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen ni bercharge positif yang akan meneutralkan charge negatif pada membran protein. Apabila charge negatif sudah dineutralkan, jadi dia tidak menolak lagi. Dia akan mula berlanggar satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Jadi polimer di dalamnya akan terdedah dan akan bergabung. Jadi apa yang kita nampak, cecair putih akan menjadi pepejal dan kita gunakan istilah latex telah menggumpal. Okey, faham cikgu. Sebab charge ionnya. Betul. Ya, dia charge daripada ion hidrogen meneutralkan. Okey, faham cikgu. Jadi kena ada kehadiran asid. Ya. Okey, untuk faham cikgu. menggumpalkan. Okey. Jadi marilah kita lihat satu eksperimen untuk seperti mana yang kita dah lihat. Ini adalah prosesnya kan. Ini adalah ringkasan, rumusan daripada proses yang kita telah lihat tadi. Sekarang, marilah kita buat satu eksperimen iaitu daripada buku teks kimia tingkatan 5
Muka surat 153 eksperimen A. Dan tujuan eksperimen kita hari ini mengkaji proses penggumpalan lateks dan cara mengelakkan penggumpalan lateks. Jadi anak-anak di rumah, tolonglah rujuk kepada buku teks dan kita akan buat eksperimen ni bersama-sama Chris di sini, dan anak-anak di rumah perlu mencatatkan pemerhatian dan menyediakan suatu laporan sebagai PBD. Baiklah cikgu, Chris pun dah tak sabar ni cikgu. Dah lama tak masuk makmal cikgu. Okey, so kena pakai sarung tangan dulu cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, kena pakai sarung tangan. Ingat ya murid-murid, sebelum kita melakukan sebarang eksperimen, kena pakai kod makmal dan juga sarung tangan demi keselamatan ya. Ya, betul. Sebab kita menggunakan bahan kimia. Ya. Terutamanya asid kan cikgu? Ya, di sini ada satu asid. Ya. Okey. Baiklah cikgu. Baiklah, di sini saya telah menyediakan 3 beaker berisi lateks, 40 cm padu lateks, Ya. dan beaker A kita akan menambah asid ethanoic. Okey, yang ni. Okey, so, betul, asid. Betul. Okey. Manakala untuk beaker B kita akan menambah larutan amonia. Yang ni ke cikgu? Ya, betul. Okey. Dan untuk beaker C, kita tidak menambah sebarang bahan. Ini sebagai kawalan. Kawalan Okey. maksudnya jika tiada bahan-bahan ni, apa yang akan berlaku kepadanya. Okey. Jadi, apa yang Chris kena buat? Ya. Chris perlu membuka botol asid ethanoic, Okey. titiskan sambil mengacau. Sambil mengacau. Okey, jadi untuk beaker A ya cikgu? Ya. Saya nak bagi 5 bintang kepada Chris. Kenapa cikgu? Sebab Chris tahu bahawa tudung botol reagen tidak boleh diletakkan di atas meja. Yeay, dapat 5 bintang. Terus dapat 5 bintang. Okey. Jadi, titiskan ke dalam. Ya. Kenapa tangan I getar macam ni cikgu? Okey, so titiskan Dan kacau. dan kacau. Kacau. Tak cukup cikgu? Mungkin lebih. Ya. Okey. Okey. Menggetar tangan aku ni. Kenapa? Cikgu. Nampaknya macam ada nampak tak cikgu? Ya. Apa yang kamu perhatikan? Cikgu, ini dia sudah jadi pepejal cikgu? Betul. Dari cecair ke pepejal, betul cikgu? Ya. Boleh tambah lagi. Okey. Oh, jadi kalau kita tambah asid ni, macam tadi lah cikgu terangkan ada cas positif Di dalam asid. Di dalam asid dia. Okey. Sekejap. Tak cukup lah ni. Okey. Kacau. Okey. Ush. Nampak je cikgu? Ya, menggumpal. Dia menggumpal lah cikgu. Okey. Cikgu, jadi sekiranya kalau kita tambah lagi asid, satu beaker ni akan jadi pepejal lah Ya, cikgu? betul. Jadi Chris boleh terus menambah untuk menjadikan untuk menggumpalkan semua lateks di dalam Okey, beaker cikgu. tersebut. Oh, dah boleh nampak lah cikgu. Latex ni cecair dah jadi macam pepejal cikgu. Okey. Murid-murid pun boleh rujuk ke buku teks ya untuk nampak. Macam dia lebih cikgu. Okey. Cikgu, berapa banyak yang kita boleh yang perlu letak asid ni untuk dapat semua jadi pepejal cikgu? Sebenarnya beberapa titis sudah memadai, tetapi kita membeli lateks di dalam botol. Ya. Di dalam botol ni sudah ada bahan kimia untuk mencegah penggumpalan. Disebabkan itu kita terpaksa letak lebih sedikit. sikit lah cikgu. Okey, Ya. Chris letak lebih Ya, boleh. Okey, jom. Kacau. Dia dah jadi lebih tebal cikgu, lebih pekat. Dah jadi tengok nampak tak? Ya. Wah, tengok. Kan mana murid-murid nampak tak? Tadi cecair tau, tapi sekarang Jadi sekarang, Ya. apakah pemerhatian? Sepatutnya apa yang Okey. kita lakukan ni nanti Chris akan menulis. Buat laporan ya, cikgu? Ya, buat laporan. ada kerja rumah cikgu. Ya, kerja rumah. Okey. PBD. Alright. So pemerhatiannya ialah
cecair jadi pepejal. Cecair putih Cecair berubah putih menjadi pepejal. Okey. 5 bintang untuk. 5 bintang. Yeay. Jadi sekarang kita nak buat bika B pula. Okey, faham cikgu? Okey, tak apa. Saya one more round cikgu. Okey, Okey. dah. Okey. Ni kita habiskan sini dulu. Simpan dan tutup balik. Okey. Ya. Dan yang seterusnya adalah larutan amonia. Larutan amonia kita guna ni. Okey. Sama cikgu, tak boleh letak kat bawah. Okey. Okey, larutan amonia sama juga. Kacau. Adakah ia berubah menjadi pepejal? Tak ada lah cikgu. Macam tadi, bila saya letak beberapa titis, boleh nampak jadi dia akan menggumpal. Tapi yang ni dia terus jadi cecair lagi. Tengok. Dia kekal jadi cecair. Jadi apakah pemerhatiannya? Cecair putih tiada perubahan. Dia Tiada perubahan. terus kekal jadi cecair putih. Jadi Okey. itu adalah bika B Ya. dengan larutan amonia, tiada Okey, perubahan. ya. Okey, untuk bika C sebenarnya saya telah pun menuang latex dan Ya. membiarkan buat seketika. Dan apakah pemerhatiannya? Cuba terbalikkan, cuba sentuh di dalamnya. Sentuh cikgu? Ya, sebab ada sarung tangan. Okey. Wih, cikgu. Dia keras lah cikgu, dia macam Ya, jadi apakah pemerhatiannya? Yang ni adalah semalam ya cikgu nampak? tuang di dalamnya. Nampak? Murid-murid. Nampak dia bukan cecair cikgu. Proses penggumpalan telah berlaku tapi setelah 1 hari. Ya, Selepas maksudnya 1 dengan hari. perlahan. Okey. Jadi, pemerhatiannya Ya. untuk A, cecair putih telah berubah menjadi pepejal putih. Okey. Inference menjelaskan apa yang kita perhatikan. Okey. Jadi, proses penggumpalan telah berlaku. Okey, faham. Manakala untuk bika B, Untuk bika B tiada tadi perubahan, tiada perubahan. maka Tiada latex proses tidak latex menggumpal. tidak menggumpal. Okey, faham. Ya. Dan yang C, proses penggumpalan berlaku dengan perlahan. Dengan Iaitu perlahan. sebab dia selepas sehari kan, Ya, dia mengambil ya. masa yang lama. Jadi sekarang saya nak tanya Chris. Kenapa saya tidak menambah asid ke dalam beaker ini, Betul cikgu. tetapi ia masih boleh menggumpal dengan teorinya tadi, sekiranya asid ditambah, ia menggumpal. Yang ni tidak ditambah asid. Apa sebabnya? Saya rasa sebab mungkin ada proses penghasilan asid selepas 1 hari cikgu. Betul ke? Tepat sekali. 5 bintang. Yes. Tak apa, saya bagi 4 bintang sebab ada satu lagi jawapan yang perlu ditambah. Asid itu datang dari mana? Dalam 1 hari itu kita dapat hasilkan asid dari tindakan bakteria cikgu. Betul, sebab zarah getah ni mempunyai membrane protein. Jadi tindakan bakteria ke atas membrane protein akan menghasilkan asid laktik dan prosesnya amat perlahan sebab dia adalah penghasilan asid dalam kuantiti yang kecil. Dan apabila kita membeli latex untuk kegunaan makmal, kita belinya di dalam botol untuk mengelakkan daripada penggumpalan, sedikit alkali ditambah. Faham, Jadi cikgu. sekarang kita lihat pemboleh ubahnya dari segi amalinya. Okey? Okey. Dalam buku teks kita telah pelajari bahawa apakah benda yang sama untuk ketiga-tiga beaker. Kehadiran latex juga, isi padu latex. Bagus, kita gunakan kuantiti yang sama, jadi kita katakan isi padu latex adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Manakala apakah yang dimanipulasi, maksudnya lain. Apakah yang diubah setiap kali? Saya rasa cecair asid dengan alkali ya cikgu. Betul, sebab bahan yang ditambah tu berbeza. Di sini bahan yang adalah ditambah. asid etanoik dan amonia, larutan amonia. Okey, faham. Dan apakah pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya apa yang kita nak perhatikan? Kalau tadi ikut jadual yang cikgu tunjuk tadi, apa yang kita tak perhatikan ialah adakah proses penggumpalan berlaku? Betul, proses penggumpalan latex. Tepat sekali. Okey cikgu. Cikgu, tadi pun cikgu ada terangkan sikit mengenai pencegahan penggumpalan. Ya, pencegahan penggumpalan. Jadi saya nak tanya balik. Throw back the question kan? Boleh cikgu. Okey. Bagaimana kita nak mencegah latex daripada menggumpal? Kalau kita hendak menggumpalkan latex, kita tambahkan asid. Kalau hendak mencegah latex,
Guna alkali ke cikgu? Betul. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah kehadiran asid Ya. menyebabkan penggumpalan lateks, Okey. manakala kehadiran alkali mencegah penggumpalan lateks. Oh, Jadi faham. anak-anak didik di rumah bolehlah melengkapkan laporan eksperimen dan bolehlah hantar kepada cikgu anda masing-masing. Cikgu, untuk imbas kembali lagi untuk ke jadual tadi, betul saya nak cuba jawab dapat 5 bintang ke tak? Untuk pemerhatian A, cecair putih jadi pepejal putih. Dan Betul. okey. Saya boleh nak tulis jugalah cikgu. Ini smart board kan cikgu? Sejak ini okey. Cecair putih jadi pepejal putih. Sebab ini pemerhatian kan cikgu? Jadi apa yang kita perhatikan? Okey. Jadi inference, Inference dia proses penggumpalan berlaku. tepat sekali. Okey. Dapat belum lagi 5 bintang aja cikgu? Belum lagi. Belum saya jawab ada ni. Baru Okey. 2 bintang. Baru 2 bintang. Okey. Yang untuk B, latex dengan larutan amonia tiada perubahan. Boleh tak cikgu? Boleh. Tiada perubahan. Cecair putih terus kekal jadi cecair Saya putih. putih, ya betul. Inference-nya Inference-nya proses penggumpalan tidak berlaku. okey, tepat sekali. Okey. Dan untuk B ke C pula, latex sahaja. Tetapi cecair putih tukar jadi pepejal putih. Jadi pepejal selepas 1 hari cikgu. Dengan secara dengan ambil masa lama. Dengan perlahan. Dengan perlahan. Okey. Minta maaf cikgu, saya punya tulisan macam ni. Okey, perlahan. Jadi inference-nya Okey, inference-nya proses penggumpalan berlaku ya, selepas 1 hari dengan perlahan. dengan perlahan. Okey, tahniah. Okey. Dapat berapa bintang cikgu? Boleh, 5 bintang dan Yes. saya boleh hadiahkan 1 balon sekali. Sebab 1 eksperimen dah Baiklah selesai. cikgu. Untuk eksperimen ni kita telah mengkaji proses penggumpalan dan juga pencegahan latex. Betul ya cikgu? Ya. Dan lepas ni apa yang kita akan buat cikgu selepas Kita ni? akan buat satu lagi eksperimen, Ya. Oh, okey. iaitu proses pemvalkenan getah. Proses Sebab pemvalkenan getah getah, yang okey. digumpalkan ni Ya. tidak sesuai lagi untuk membuat produk-produk. Dia perlu ditambah baik dari segi kualitinya. Jadi kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam segmen berikut. Baiklah, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di segmen menengah atas mata pelajaran kimia dengan Cikgu Arlin, dan ke mana-mana kita akan kembali lagi untuk buat eksperimen seterusnya. Okey, so jadi ini asid. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas Didik TV KPM dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran kimia dengan topik getah asli. Dan sebelum rehat pun kita telah melakukan satu eksperimen untuk mengkaji proses penggumpalan dan pencegahan latex bersama Cikgu Adlin. Baiklah Cikgu, apakah eksperimen yang kita akan buat selepas ni? Sebelum kita pergi kepada Ya. eksperimen, untuk anak-anak didik di rumah, anda bolehlah mencuba menjawab soalan aktiviti 4E pada muka surat 155 dan anak-anak murid bolehlah menyemak jawapannya bersama cikgu masing-masing. Jadi untuk segmen ni, Okey. saya nak tanya Chris dulu. Oh. Apakah sifat getah? Hmm. Apa yang terlintas dalam fikiran? Sifat Murid-murid di getah. rumah tahu tak apakah sifat getah? Bagi Chris rasa getah ni dia elastik atau kenyal. Apabila Betul, kita tepat regangkan, sekali. dia akan 5 kembali. bintang. Dia akan 5 bintang aja. 5 bintang lagi. Yes, bagus. Tahniah. Jadi Okey. sebenarnya betul, kenyal maksudnya apabila diregangkan dia boleh mampu kembali ke panjang asalnya. Jadi sekarang kalau kita lihat kualitinya boleh ditambah baik melalui proses pemvalkenan. Jadi dalam segmen ni kita akan melihat
apa itu proses pembalkanan? Oleh kerana ia melibatkan bahan kimia yang tidak dapat dibuat di makmal, di studio, hanya boleh dibuat di makmal. Faham, cikgu. Jadi Macam mana, cikgu? untuk keselamatan, maka kita akan menonton sahaja video. Baiklah, jom kita saksikan video proses pemvulkanan getah. Jadi untuk aktiviti ini, 50 cm padu latex disediakan di dalam beaker. Dan latex ini dituang di atas jubin dan diratakan dengan menggunakan rod kaca untuk membentuk satu lapisan yang nipis. Dibuat dengan perlahan dan cermat dan getah dibiarkan kering. Jadi seterusnya selepas ia menjadi kering, kita akan dapat lapis yang nipis. Jadi kita gunakan pembaris dan pisau untuk memotong dua kepingan getah yang sama saiznya seperti dalam paparan. Faham. Sebab kita nak dua keping kecil lah. Tapi saiz kena sama, cikgu? Ya, saiz kena sama. Sebab itu adalah untuk eksperimen yang berikutnya. Jadi, setelah dipotong, satu keping getah direndam di dalam larutan disulfur diklorida. Disulfur diklorida. Untuk apa itu, cikgu? Itu adalah bahan yang digunakan untuk memvulkankan getah. Maksudnya daripada dua kepingan, satu divulkankan, satu adalah getah asli. Faham, cikgu. Lepas ni kita nak buat eksperimen untuk membandingkan getah tervulkan dan getah tidak tervulkan. Baiklah, cikgu. So, yang ni murid-murid di rumah pun boleh merujuk kepada muka surat 156, ya, cikgu? Ya. Jadi sekarang, tanpa membazir masa, kita boleh melihat apakah aktivitinya. Jadi, setelah menyediakan getah tervulkan, kita akan beralih kepada aktiviti yang berikut yang menarik. Mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan. Jadi di sini kita ada dua set, iaitu satu adalah jalur getah tervulkan yang kita sediakan tadi, dan satu lagi adalah getah tak tervulkan. Getah asli lah, cikgu? Ya. Jadi di sini ada dua set eksperimen, iaitu satu adalah getah tervulkan dan satu lagi adalah getah tak tervulkan. Jadi sekarang kita akan membandingkan kekenyalannya dengan meletakkan beban pada kedua-duanya. Sebelum tu, sebelum itu, Chris perlu mengukur panjang kepingan getah dan merekodkannya pada jadual ini. Baiklah, cikgu. Murid-murid di rumah pun boleh cuba, ya. Keluarkan buku teks anda dan mencatat panjang asalnya. Kalau kita ikut ukuran Chris, ini dapat 2 cm. Betul tak? Betul tak, murid-murid? 2 cm. Dan untuk getah tervulkan 2 cm juga. Cikgu. Untuk panjang asal, Chris dapat ukuran 2 cm. Tak tahu murid-murid di rumah dapat tak? 2, betul? Betul lah, Abang Chris? Bagaimana Chris nak merekodkan? 2 cm untuk getah tervulkan, 2 cm untuk tidak tervulkan. Untuk ni saya nak bagi 3 bintang saja kepada Chris. Alamak, kenapa, cikgu? Sebab unit tidak perlu direkodkan di dalam jadual, sebab unit telah pun ditulis sebagai tajuk di atas. Faham. Tak apa. Kita boleh pandang sikit. Betul lah, cikgu. 2. Dan sekarang saya nak bagi 4 bintang saja untuk Chris. Kenapa, cikgu? Belum dapat 5 sebab 2.0. Faham. 2.0. Sebab mesti tepat nilainya dia, kena ada nilai tepat. Betul. Sekarang kita akan menggantungkan beban yang sama, iaitu 50 gram untuk setiap satu jalur getah. 50 gram. Dan kita gantung masa sama, cikgu? Tak semestinya sama. Janji kita mengukur panjang selepas satu persatu dulu getah tervulkan. Menggantungkannya. Dan satu lagi. Dia dah tegang. Kita perlu pastikan bahawa beban adalah sama beratnya. 50 gram, cikgu. Jadi marilah kita ukur sekarang. Sekarang kita akan mengukur panjang dengan beban. Panjang. Jadi untuk getah tervulkan dulu.
0. Oh, yang tu getah tak tervalken. Okey, Okey, getah baiklah. tak tervalken. Chris ukur dapat 4.5 cm. Okey, untuk getah tervalken pula, Chris dapat 3 cm. Okey. Baiklah, Okey, dengan sekarang menggunakan berat 50 gram untuk kedua-dua strip getah. maksudnya baiklah sekarang Okey. kita akan mengeluarkan bebannya Okey. dan apakah panjang selepas beban dialihkan. Okey, sekejap cikgu. Okey. Adakah dia kembali kepada panjang asal? Cuba Chris ukur. Okey. Untuk getah tak tervalken, Chris dapat ukur dia jadi 3.5 cikgu. 3.5 cm. Untuk getah tervalken pula, dia terus kekal jadi 2 cikgu. 2 2 ke 2.5. Ya. 2.5. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Okey. selepas menggantungkan beban, getah tervalken, panjang selepas bebannya adalah 2.5, manakala getah tidak tervalken 3.5. Dia tidak kembali kepada panjang asal. Okey, faham maksudnya cikgu. dari segi inference, apakah inference yang Chris boleh buat? Okey, jadi bagi Chris lah, saya rasa getah tervalken. Sila tuliskan. Okey, getah tervalken lebih kenyal. Ya, betul. Lebih kenyal sebab dia boleh kembali kepada panjang asal. Iaitu Dan? 2. Dan untuk getah tidak tervalken, kurang kenyal, cikgu. Ya, kurang kenyal. Okey. Jadi sebenarnya pemvalkenan yang kita perhatikan tadi telah menambah baik kualiti dari segi kekenyalan getah. Okey, faham cikgu. Jadi ini merupakan salah satu sifat getah, cikgu. Yang getah yang telah melalui proses pemvulkanan, ya, cikgu. Ya. Okey, faham cikgu. Tapi Ya. Chris tahu tak kenapa pemvalkenan ini menyebabkan dia jadi lebih kenyal? Mari kita tonton satu video Okey. untuk melihat dengan lebih terperinci lagi dari segi polimernya apa yang berlaku semasa proses pemvalkenan yang menyebabkannya lebih kenyal. Baiklah cikgu, jadi getah tervalken lebih kenyal tapi getah tidak tervalken kurang kenyal. Tapi cikgu, kenapa ya cikgu? Apakah magicnya dari proses pemvulkanan ni yang boleh jadi getahnya lebih kenyal, cikgu? Baiklah, marilah kita lihat apa yang berlaku kepada getah asli Okey. apabila pemvalkenan berlaku. Okey, mula-mula saya berikan senario getah tak tervalken ya. Ya. Maksudnya tidak melalui proses pemvalkenan. Okey, garis-garis merah tu mewakili polimer getah. Okey. Apabila ia ditarik, maksudnya diregangkan, apa yang berlaku adalah polimer-polimer getah ni akan menggelongsor antara satu sama lain. Dan sekiranya melebihi daripada ketahanannya, dia akan menjadi lebih panjang. Dia panjang. tidak kembali kepada panjang asal dan Okey. mungkin putus. Ya. So kurang kenyal sebab penggelongsoran berlaku. Tetapi dalam kes getah tervalken, sebenarnya getah tadi telah direndam di dalam larutan disulfur diklorida Ya. yang menghasilkan rangkai silang sulfur antara polimer getah. Okey? faham. Sebab dan rangkai silang sulfur ini menyebabkannya apabila ia ditarik iaitu diregangkan, nampak tak rangkai silang ni Ya. memegangnya dan menghalang polimer getah daripada menggelongsor. Okey. Jadi rangkai silang ni boleh terbentuk sebab di dalam polimer tu ada ikatan ganda 2 yang akan membentuk ikatan baru dengan sulfur. Faham cikgu. Baiklah cikgu. Apa kata kita rehat sekejap cikgu? Chris nak rujuk kepada muka surat 157 untuk lebih faham balik eksperimen yang kita baru buat. Boleh tak cikgu? Boleh. Dan selepas ni apa yang kita akan buat lagi cikgu? Ada eksperimen lebih tak? Tak ada, kita nak berumuskan lagi Okey. tentang perbandingan getah tervalken, sifat-sifat getah tervalken dan tak tervalken. Okey, baiklah murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Okey cikgu, muka surat Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih lagi di slot menengah atas untuk mata pelajaran kimia bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Adlin. Dan pada hari ini kita fokus pada topik getah asli. Dan tadi pada eksperimen pertama Cikgu, kita pun telah mengkaji proses penggumpalan dan pencegahan latex. Jadi boleh tengok dengan kehadiran asid, getah asli dia jadi pepejal. Tapi dengan alkali dia terus kekal sebagai cecair putih. Dan untuk latex sahaja selepas 1 hari dia akan jadi pepejal tapi lebih masa lama Cikgu. Ya. Betul? Dan eksperimen kedua tadi pun kita dah buat nak belajar sifat kekenyalan getah tervulkan dan tidak tervulkan. Betul tak Cikgu? Betul. Okey. Jadi sekarang kita nak bandingkan, ini adalah rumusan daripada apa yang kita belajar tadi. Okey. Untuk getah tervulkan, terdapat apabila diregangkan, polimer dapat menggelongsor. Okey. Manakala untuk getah tak tervulkan, apabila mengalami regangan, ia menghalang, rangkai silang sulfur ini menghalang rantai polimer daripada menggelongsor. Okey. Jadi oleh kerana disebabkan oleh rangkai silang ini, dia ada banyak lagi sifat yang ditambah baik. Contohnya dari segi kekenyalan, kekerasan, kekuatan, ketahanan haba dan ketahanan pengoksidaan. Jadi boleh tak Chris? Ya. Baiklah, murid-murid di rumah pun boleh tolong Abang Chris ya untuk buat dapat 5 bintang Cikgu. Saya cuba Cikgu. Okey, cuba dulu. Okey. So, bandingkan sifat-sifat getah tervulkan dan getah tidak tervulkan. Okey. Kekenalan tadi dah cubakan kita buat eksperimen. So, untuk getah tak tervulkan dia kurang kenyal. Okey. Dan untuk getah tervulkan pula dia lebih kenyal. Okey. Okey, dah dapat 1 bintang. Alright. Okey, saya letak sini lah Cikgu. Bintang. Okey. Kekerasan. Okey. Kalau ikut penerangan Cikgu Daripada tadi, dari penerangan dan eksperimen juga juga, daripada eksperimen. kita boleh nampak kekerasan untuk getah tak tervulkan, dia kurang keras atau lebih lembut lah. Kurang keras. Yang ni lebih keras. Bintang yang kedua. Bintang yang kedua. Tahniah. Ada 3 lagi bintang. Alright. Okay, next. Okey, kekuatan pula. Getah tak tervulkan kurang kuat Cikgu. Kurang kuat. Betul ke murid-murid? Betul Okey. Dan ni lebih kuat. Kalau Abang Chris salah kena beritahu tau. Betul tak Cikgu? Betul. Bintang yang ketiga. Yeay. Okey, ketahanan haba adalah sesuatu yang kita tidak membuat eksperimen tetapi Chris pernah nampak tak kadang-kadang gelang getah dibiarkan terdedah kepada cahaya matahari, dia macam melekeh. Dia akan melikit Cikgu? Ya, maksudnya adakah dia tahan haba? Kalau tidak tervulkan, kurang tahan haba Cikgu. Sebab takat leburnya lebih rendah. Tetapi untuk yang tervulkan ini, kenapa dia lebih tahan haba? Sebab ia mempunyai GC molecular relative yang lebih tinggi dengan penambahan atom sulfur, maka takat leburnya adalah lebih tinggi. Okey, lebih tahan haba. Dapat bintang ke Cikgu? Boleh ya Cikgu? 4 bintang. Okey, 4 bintang. Dan terakhir sekali, ketahanan pengoksidaan. Okey, untuk polimer getah tak tervulkan, terdapat ikatan ganda 2 di dalam polimer. Jadi ia mudah teroksida. Tetapi untuk getah tervulkan, oleh kerana ikatan ganda 2 itu telah membentuk satu ikatan baru dengan atom sulfur untuk membentuk rangkai silang, maka tiada ikatan ganda 2, jadi ia lebih tahan pengoksidaan. Lebih tahan pengoksidaan. Okey. Dapatlah 5 bintang Cikgu. 5 bintang, tahniah. Dan saya boleh bagi belon tu sekali. Nak tak belon? Dapatlah belon Cikgu. Okey, so nampaknya getah tervulkan
sifatnya lebih tahan cikgu, lebih tahan lasak cikgu saya rasa. Ya, tapi sebenarnya sekarang di dalam industri sekarang kita dah ada getah sintetik, maksudnya buatan manusia. Getah yang kita lihat tadi adalah daripada pokok getah, ia adalah getah asli dan ia adalah polimer semula jadi. Okey. Tetapi getah sintetik ni kualitinya lebih baik sebab dia melalui proses R&D, research and development dia buat penyelidikan untuk menambah baik dan produknya adalah lebih banyak. Jadi tetapi bila kita bandingkan getah asli dengan getah sintetik, dia ada kelebihan dan keburukannya. Contohnya getah sintetik mungkin lebih mudah disediakan, dikilang secara besar-besaran, banyak produknya. Tapi getah asli ni daripada pokok getah. Kita bergantung kepada penanaman pokok getah dan hasilnya sedikit. Okey, sebab kita perlu menunggu susu getahnya menitis dan sebagainya. Cikgu, dan lebih kuatlah getah sintetik. Tetapi dari segi pelupusan, kalau getah asli dia mudah dilupuskan sebab mudah terurai secara semula jadi oleh bakteria. Tetapi getah sintetik dari segi pelupusannya dia tidak mudah terurai secara semula jadi. Cikgu, boleh bagi contoh sikit tak? Like apakah contoh produk atau bahan yang guna getah sintetik? Tayar kereta? Ya, betul. Betul ke cikgu? Betul kereta, kan? Sebab dia tahan haba juga. Tahan haba, memang betul sebab apabila kereta bergerak laju, apabila dia menekan brake, pastinya dia mempunyai geseran dengan jalan raya dan kadang-kadang pernah tak dengar bunyi macam apa? Ya, betul, tepat sekali. Dan kadang-kadang keluar juga bunga api dan betul, maksudnya dia tahan haba. Ya, dia tak melekit atau cair kan cikgu? Betul, mana ada berita kan, hari ini 2 buah kereta tayarnya telah melekit. Okey, faham cikgu. Baiklah cikgu, nampaknya loceng pun sudah berbunyi, kita kena masuk kelas lain. Tapi sebelum kita akhir rancangan hari ini, boleh tak cikgu memberi sepatah dua untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah mengenai topik untuk hari ini? Baiklah, hari ini kita telah mempelajari tentang getah asli dan monomer getah asli dengan gelaran isoprena dan nama IUPAC-nya 2-methyl but 1,3-diena. Dan seterusnya kita telah melihat bagaimana kaedah menggumpalkan lateks. Jadi kehadiran asid menyebabkan penggumpalan lateks, manakala kehadiran alkali mencegah penggumpalan lateks. Dan seterusnya kita telah melihat proses pemvulkanan sebagai suatu proses untuk menambah baik kualiti dan kekenyalan getah asli. Jadi apa yang kita buat adalah dengan merendamkan getah di dalam larutan disulfur diklorida. Dan apa yang kita perhatikan dalam eksperimen tadi, getah tervulkan kekuatannya adalah lebih, iaitu kekenyalannya adalah lebih kenyal berbanding dengan getah tak tervulkan. Faham cikgu. Dan untuk murid-murid yang hendak membuat lebih aktiviti untuk memperkukuh fahaman mereka tentang topik untuk hari ini, mana mereka boleh cari sumber-sumber ni? Okey, sebenarnya murid-murid bolehlah menggunakan internet, melayari internet untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi. Dan murid-murid di rumah bolehlah menjawab soalan uji diri 4.2 pada muka surat 158 sebagai latihan tambahan. Dan murid-murid bolehlah membuat dan berbincang dengan guru kimia masing-masing. Yang tadi cikgu menerangkan guna internet tu guna Sumberku kan cikgu, betul tak? Ya, betul. Sumberku. Okey. Chris pun nak pergi belajar nanti. Sumberku, portal delima ke Sumberku. Jadi hari ini dalam pelajaran kimia kita telah membuat 2 eksperimen. Maksudnya anak-anak di rumah perlu menyediakan 2 buah laporan dan guru hantar kepada guru masing-masing, dan 1 aktiviti adalah untuk pemvulkanan tadi. Baiklah cikgu. Chris pun nak ucapkan terima kasih cikgu untuk kelas dan eksperimen aktiviti hari ini cikgu. Memang Chris banyak seronok dan dah lama dah Chris tak buat eksperimen tau cikgu. Nampak tak? Uish. Tadi asid banyak kita add dari pepejal dan untuk murid-murid di rumah pun haraplah dapat lebih yakin untuk menjawab soalan mata pelajaran kimia lebih faham. Dan juga tadi Chris pun dah dapat banyak 5 bintang cikgu. Terima kasih cikgu. 5 bintang dengan belon sekali. Dengan belon sekali. Dengan itu kita akan jumpa lagi di slot seterusnya untuk menengah atas di Direct TV KPM.